Okey, jadi kita cerita pasal structure lah. By now, bagi mereka yang duk ikut kita punya sesi, anda semua I think dah setakat tengok structure dah boleh faham. Ya. Setakat tengok momentum dah boleh faham. Betul tak? Ya. Kalau kita bercakap mengenai benda yang kita katakan sebagai trending, sebab itu anda kena pegang benda ni. Di mana bila anda trade, benda nombor 2 ni. Berdagang structure, anda tak akan trade bila tak ada incomplete sequence ataupun momentum sequence. Anda tak akan trade menentang arah dua fractals. Bila dua fractal ada, dan anda trade. Biarpun arah besar menyatakan ke atas, tapi dua fractal menyatakan dia ada trend, anda trade dua fractal. Sebab kalau ikutkan trend dekat dolar ke, dekat yen ke, semua sideways. Kalau kita cerita pasal monthly chart, yang trend cuma dekat index. Betul tak? Dah tu bila nak trade? Sebab tu kita mostly kepada kita yang sebagai retail trader, kita melihat kepada H1, H4, daily. Kita tak pergi tinggi daripada tu. Mungkin weekly lah yang paling dahsyat pun. Weekly dah dahsyat sangat. M15, M5. Dua fractal kali. Satu cycle. Lepas tu dia 5 wave break. Berapa kali ulang ni kali? Satu cycle. Jadi satu fractal dah complete. Jadi kita dah ada second fractal yang break. Itu incomplete sequence. Dua fractal, dua pecahan. Selagi itu tak ada, anda tak trade. Selagi itu tak ada. Maksudnya, dalam chart tadi, dalam chart contohnya dalam 3 line tadi, dia break some sort of resistance. Dia break some sort of structure. Dia kena ada break structure. Kalau price tu dalam structure sama, jangan. Dalam structure yang sama, jangan. Asyik refresh. Allah. Galih duk bahan kan? Okey. Yang pertama, structure tidak lengkap. Structure tidak lengkap yang ni lah. Jadi ini kena ada 1, 2. Ini adalah 1, 2. Dalam ni kita trade. Benda ni kena ada. Kena ada 2 time frame yang ada trend. Sini dah ada low. Sini ada high. Higher low. Higher high dah ada. Faham? Selagi dia tak break, tak ada, jangan. Macam mana anda tahu reset ni dah berlaku? Bunyi CD rosak. Momentum, RSI, break. Boleh tengok komen. Komen dapat tengok, tapi kita punya video lagging. Saya pun awal tadi pun sama. Tadi baru sembang dengan Zatul. Pasal internet. Internet dia sebab kucing dia tengok YouTube. Oyen dengan Maru tu tengok YouTube. Jadi dia internet kena laju sikit. Okey? Selagi tak ada benda ni, jangan. Inilah tempatnya anda tunggu yang korektif ni. Structure tidak lengkap. Kalau ini tak break ya. Jadi dalam keadaan yang ini tak break, ini tak ada trend. Sampailah dekat sini, tapi yang besar dia masih ada incomplete. Then dekat sini anda akan tunggu juga untuk trade. Faham? Yang dalam kawasan tu anda boleh tunggu untuk trade. Di situlah anda menunggu korektif. Satu lagi adalah kepada structure momentum. Structure momentum dalam ni lah. Structure momentum hanya didagangkan apabila yang besar ni
ada incomplete. Maksudnya kalau kita tarik daripada sini, sini, sini dan 3 ni sampai 161.8. Okey? Dan keseluruhan struktur besar tak sampai lagi 100%. Dan itu anda boleh trade. Itu struktur momentum. Yang besar dia, okey, yang sini, yang besar dia tak sampai lagi 100%. Tak sampai lagi 100%. Ini dah sampai internal 168 dan dia dah break high. Itu anda boleh trade. Ataupun dalam-dalam ni, dalam-dalam ni 1, 2, 3, 4, 5. Tapi syarat dia kena break. Dia kena break. Then anda boleh trade. Kena ada incomplete sequence dalam satu yang lagi besar. Incomplete sequence itu kata kunci. Kenapa incomplete sequence? Sebabnya adalah benda ini. Ini yang tak dijelaskan ramai macam mana guna elliott wave. Dia cerita elliott wave, dia nak masuk setiap lekuk, cari wave 3. Allah, itu bukan cara dia. Anda kena tengok trend tu habis tak habis. Itu benda yang paling penting. Sebab trend adalah siri. Makin rosak siri. Benda yang ulang hari-hari. Selagi anda kira dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini mungkin buat yang besar. Kalau tak, dia naik lagi daripada sini. 9, 10, 11. Oh tak, ini turun. Satu lagi Ahab. Satu lagi. 11, 12, 13. Sini mungkin akan buat yang besar. 5 sini akan buat yang besar. Kira macam tu je. Yang kosan-kosan ni yang 5, 9, 13. Kosan-kosan tu yang anda tengok RSI tadi. Santi pun tidur. Dulu Santi rajin ambil nota. Sekarang ni dah Zul cerita sama apa lagi yang baru. Mana ada benda baru. Hari-hari saya buat benda ni. Nak cerita baru macam mana. Itulah dia. Ingat, bila kita bercakap mengenai struktur motif, dia ada 3 jenis. Yang pertama adalah motif biasa. Motif biasa, syarat dia adalah mana dia? Syarat dia lekuk 1, lekuk 2, lekuk 2 tak boleh bawah 1. Lekuk 3 tak boleh paling pendek. Lekuk 4 tak masuk 1. Itu lekuk motif. Lekuk motif, wave 3 kena lekuk motif. Kalau wave 3 bukan lekuk motif, bukan struktur motif, itu bermaksud kesemua struktur tu adalah diagonal. Maksudnya kalau dekat 3 ni, dia buat macam ni. Dia buat macam ni. Dan sini tak sampai 1618. Sini tak sampai 1618. Ini bukannya, dan tak ada extension. Ini bukan wave 3. Bukan. Itu adalah some sort of 1 ataupun 2 ataupun whatever. Itu bukan 3. Refresher. Cerita sama je. Tapi dia simple kan Sati. Mula-mula nampak Allah. It's very difficult. Mula-mula kan. Susahnya. Tapi lama-lama kan. Zul ulang cerita sama. Aku dah tahu dah ni. Tapi bagus aku dah tahu. Betul tak? Mula-mula ikut, ingat tak Santi? The first time you follow. Macam mana nak tengok benda ni? Bagaimana anda belajar? Santi buat apa? Santi tengok dekat chart kan? Santi buat dekat chart, and whatever yang kita bincangkan, Santi tengok dekat chart dan Santi buat. Betul tak? Then you understand. Masalahnya mereka yang cuma dengar sesi kita, lepas tu dia tunggu dekat Outlook nak cari signal. I don't do that. Actually, benda dia simple. Betul tak? It's very simple. It's very simple. It's all about structure, momentum, correlation. It's all about that. Correlation, ramai yang masih tak faham. Tak apa. Tak apa. The only way untuk faham correlation adalah kena buat dekat chart. Okey. Itu motif. Lekuk 4 tak boleh masuk 1. Okey.
Okey. Motif dengan lanjutan, ingat, salah satu akan extend. Mana kita punya salah satu akan extend? Hilang dia punya chart. Okey. Salah satu akan extend. Sama ada wave 1 ataupun 3 ataupun 5 extend. Salah satu. Bila anda melukis, fikirkan mana satu extend. Satu je. Jangan extend tiga-tiga. Dengar sambil jogging. Oh, dahsyat. Jangan kena, oh, tempat Wimon dah boleh buka. Mana boleh? 15,000 kes hari ni lah. 15,000 apa dah. Dia dah buat high. Kita tunggu divergence, tak ada divergence. Ni wave 3. Faham? Salah satu. Jangan pergi extend 3-3 chart kalau anda pergi extend 3-3 chart. Wallahu. Salah satu daripada wave 1, wave 3 atau 5 yang anda extend. Jangan extend ke 3-3 je. Pelik rupa chart tu. Satu je extend. Ada orang hantar dan saya. Dia extend semua benda. Chart tu nampak Allah. Saya pun tak tahu nak lukis macam mana. Saya pun tengok chart tu. Sebab saya ada chart yang sama. Tapi saya dah lukis lah. Dia tak salah daripada sudut elite wave, dia tak salah. Dia hukum-hukum dia betul. Tapi daripada sudut asas kepada motif dengan lanjutan, serta satu lagi adalah diagonal, dia salah banyak. Kulim tengah lockdown lah. PKPD apa dah. Cari Ustaz Wimon. Cari Ustaz Mamu Bagan. Tengok dekat Facebook ada nama Mamu Bagan. Dia kalau nak belajar pasal market, tanya dia. Kawan saya tu. Dia bagus. Okey. Diagonal. Satu lagi adalah diagonal. Diagonal ada dua. Leading diagonal dan ending diagonal. Maksudnya yang permulaan dan pengakhiran. Wave 3 tak boleh diagonal. Itu adalah diagonal. Okey. Aturan korektif. Aturan korektif dua kategori. Saya lebih suka buat dekat sini. Okey. Ini adalah zigzag yang kategori pertama. Kategori pertama ni zigzag sini 5, sini 3, sini 5. Anda akan dapati yang sebelah sini, yang pentingnya adalah sebelah sini 4 dan 5. Sini ada divergence dan yang ini dia akan reset. Faham tak? The whole thing ni akan reset kepada sini. Kepada structure ini. Dan anda tahu ini sedang reset yang pertama. Kalau ini buat higher high berbanding dengan structure sebelumnya, ada incomplete dan anda trade. Bukannya tengok 3 wave terus trade. Bukan semua 3 wave tu anda masuk. Itu orang Kuching, orang Sarawak cakap leput. Semua masuk. Tak dapat. Anda kena tengok ada incomplete sequence dengan momentum sequence. Itu yang pertama tadi. Itu structure tadi. Jadi ini zigzag. Zigzag, anda buat dan letakkan limit order. Belajar guna limit order. Jangan pergi tengok chart satu hari, tenung-tenung. Bila price ni break A, dan 3 dia membatalkan divergence 5 ini. Yang sini. Baru anda letak entry. Kalau anda dapati kan, ini nampak 1, 2, 3 laju je. Dan dia tak, kadang-kadang yang laju ni, dia tak membatalkan divergence. Yang laju macam tu kadang-kadang kan, dia tak membatalkan divergence. Dia sampai 100. Kalau itu berlaku, itu mungkin apa? Ini 1. Ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Anda kena tunggu wave 3 tu. Lepas tu dah tengok wave 3 punya RSI. Okey, kalau guna teknik 3 line, bila dia break, the moment dia break A ni kan, Galih, anda tengok dia punya RSI ni. Anda tengok yang belakang 5 wave, anda tengok dia punya ni. Kalau guna teknik 3 line. Faham? Anda tengok kepada divergence tu terbatal. Itu tak ada dalam buku tau. Okey.
Ini adalah flat, simple. Flat jangan trade. Flat ada 3 jenis. Yang pertama, ini adalah regular flat. Regular flat, B dia tidak melangkaui 5. Lepas tu, yang ini dia boleh habis di antara 0.618 sehinggalah bawah ini. Dia boleh habis 1, 2, 3, 4, 5 kecil saja. Dia boleh habis 1, 2, 3, 4, 5 macam ni. So, tak tahu dia habis kat mana. Ini bukan tempat untuk anda trade. Ini bukan struktur yang untuk. Dulu saya gemar ini. Dulu saya gemar. Ini adalah satu yang high probability. Tapi lately tidak. Yeah. Nombor 2, ini adalah expanded flat. Expanded flat ni, B dia melangkaui dan C dia melangkaui A. Yeah. Flat yang kaki pertama 3 wave, kaki kedua 3 wave, yang ini 5 wave. Dan ini adalah running flat. Running flat 3, ini pun 5. Dan C dia tak bawah A. Sama seperti expanded flat, B dia melangkaui puncak motif. Okey. Tak payah. Kalau nampak flat, saya akan cuba untuk tak lukis flat. Tapi kalau tak ada cara lain, apa dimaksudkan dengan tak ada cara lain? Contoh, anda tengok seperti mana? Seperti ni seperti UK 100 ni. UK 100 ni seperti UK 100. Bukan UK 100, GU. Apa yang kita terpaksa lukis flat? Ni. GU. Apa yang kita terpaksa lukis flat? Saya pun tak ingat. Ini saya tak dapat nak lukis dia sebagai benda lain. Ini tak dapat. Sebab, obviously, lekuk dekat sini, lekuk yang naik ni, dan yang turun ni, ini obviously 5 wave tau. Ini 5 wave. Jadi, saya kena jadikan yang sebelah sini sebagai 3 wave. Yang sebelah sini sebagai 3 wave. Yang turun ni memang 5 wave. Tak dapat. USD Chef pun sama. USD Chef. Tak dapat. Tak ada cara lain. Ni tak ada cara lain. Saya kena lukiskan dia sebagai flat. Saya tak suka lukis flat. Saya tak suka lukis flat. Tapi tak ada cara lain. Tak ada cara lain. Kalau saya nak jadikan dia 5 wave, saya kena lukis dia sebagai flat. Tak ada cara lain. Saya tengah cari, kalau sekiranya US dollar buat triangle, the whole thing ini akan jadi triangle. Kita akan tengok kalau US dollar index, kalau yen, kalau tiba-tiba kalau macam ni, dolar boleh jadi sideways dalam index, dalam triangle, sekiranya apa? Hanya bila apa berlaku? Sekiranya dekat indeks ni, dia buat macam ni. Ini buat kecil. Lepas tu dia wave 3 dia laju. Extend 3, extend 3 laju. Maksudnya kita masuk indeks dinamik. Kalau kita dah masuk indeks dinamik, yen pergi mana? US dollar pergi mana? Jadi kalau itu berlaku, dolar indeks kat sini, akan buat triangle. Ini akan jadi triangle. Sini the whole thing ini akan jadi triangle. ABC, 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 ABC dan seterusnya. Sebelum dia jatuh. Apa tinggi sangat? Sini. Itu dia. Jadi US dollar, dan ini tak boleh jadi wave 2. Sebab triangle tak berlaku dekat wave 2. Itu wave apa? Garis. Jadi itu kan jadi, kita jadikan itu sebagai wave 4. Kita tarik 3 ni kat sini. Ini 4. Dan kita akan ada 1.5 sebelum US dollar bounce lebih tinggi. Nampak macam mana anda berfikir kat depan? Apa yang anda sedang tengok dekat chart? Faham?
Sekiranya kita ada rally dekat pasaran saham, tiba-tiba je, itu akan jadi wave 4. Kita akan tarik 4 ni kat sini. Satu, ini akan jadi A, B, C, D dan E. Dan lepas tu ini wave 4, wave 5, lepas tu US dollar akan buat bounce yang lebih tinggi. Nampak? Structure ni. It takes practice. Tapi anda tengok 3 benda. Anda tengok 3 benda. Jadi inilah guna anda faham apa corrective structure. Nampak benda tu macam basic. Anda cuma lukis segitiga. Kalau anda kata US dollar nak sideways lama. Kenapa US dollar sideways lama? Sekiranya indeks tiba-tiba dia buat boom ke atas. Tiba-tiba indeks pecut. Itu boleh jadi kan? Jadi dalam keadaan tu kita nampak US dollar tengah buat 3 wave, kita akan katakan dolar akan buat segitiga. Dan kalau segitiga, itu bukan wave 2. Dia boleh jadi wave apa? 4 ataupun wave B ataupun wave X. Empat, B ataupun X. Ataupun B dalam flag. Tak ada dalam buku ni kali. Ambil nota-nota ni, saya bagi tahu betul. Anda ambil yang dalam buku, anda ambil nota ni, satukan. Tak ada. Tak ada. Exactly. Tak ada dalam buku. Saya surprise sebab kenapa dia tak ada dalam buku, saya pun tak tahu. Sebab orang guna Elliott Wave, dia guna lain. Seorang lukis lain, seorang lukis lain. Anda tak masukkan faktor correlation, anda akan buat benda tu. Seorang lukis lain, seorang lukis lain. Bila anda buat correlation, anda masuk market dynamic, anda akan, ini kenapa jadi macam ni. Ini kenapa kita lukis macam ni. Dan kita satukan dia. Kena buat paper. Okey, jadi bila segitiga bila kita katakan dia sideways. Itu adalah segitiga. Sebab itu saya cuma dalam extreme cases sahaja saya melukis sideways. Tiba-tiba pergerakan pelik berlaku. Kalau tiba-tiba US dollar kuat sangat, yen USD JPY naik, tapi dollar pair semua tak naik, jatuh. Itu maksud kita dalam US dollar dynamic. Mungkin kita akan tengok indeks buat sideways. Ataupun yen pair buat sideways. Yen pair dalam dolar. Sebab itu kalau anda tengok kebanyakan triangle berlaku dalam pair mana? Kebanyakan triangle berlaku dalam wave dalam wave mana? Dalam pair mana? Kita jam berapa dah ni? Awal lagi. Kebanyakan triangle berlaku dalam pair mana? Triangle berlaku kebanyakannya dalam pair yen. Kenapa? Okey, saya terangkan. Kenapa? Okey. Ini adalah asas kepada struktur kan, iaitu kepada indeks. Ini adalah yang paling jelas, struktur yang paling jelas. Indeks adalah struktur yang sedang membuat motif. Ini kepada yang ini. Kita ni dah berulang-ulang lah, tapi saya ulang balik, tak apa. Sabar Santi, sabar. Zul, lama-lama aku ikut Zul dah cerita, dah CD rosak. Sama. Sebab cerita dia sama. Story dia sama, tak pernah tukar. SPX. Mana-mana lah SPX. SPX ini adalah apa lagi? AUD, ini dollar index. Kita ambil time frame besar di XY. Dan ini adalah kepada apa? AUD JPY. Okey. Dan semuanya kita ambil daily. Bolehlah daily .
Okey, ataupun weekly ya. Tak kisah weekly ke daily ke apa ke. Allah. Ni bila masa conteng. Okey, nota lama. Dan ini trend kan. Jadi faham Jadi kenapa kita katakan dengar ulang-ulang. Okey. Jadi kita ada struktur yang paling jelas adalah dekat indeks. So, apa basic yang kita tahu? Kita masukkan sekali pasal correction apa semua ni lah. Apa basic yang kita tahu? Struktur yang paling jelas adalah struktur motif. Indeks mempunyai struktur motif. Struktur korektif ada kategori ini. Dia boleh tukar-tukar tau. Struktur korektif ni boleh tukar-tukar. Kalau dia tak habis yang simple, dia jadi double. Dia tak habis double, dia jadi triple correction. Aduh, pening kepala aku. Zigzag, dia boleh jadi WXY. Yang WXY, dia boleh jadi flat yang besar. Dia boleh jadi segitiga. Dia tak nyata. Dia tak jelas. Faham tak? Okey. Jadi kita ambil struktur jelas, berpandukan struktur besar yang ini tadi. Berpandukan struktur besar ni. Ini jelas. Ini anda cerita macam mana, ini trend. Trend dia ke mana? Kalau saya tanya pasal US dollar ni, anda akan panjang tak? Dah boleh buat choir dah. Dia panjang. Ini naik ke turun? Dia start dah keluar dia punya oktav 8 harkat. Faham? Dia punya ni naik ke turun? Dia keluar dah start dia buat choir dia. Tapi kalau yang ini naik ke turun? Ini naik. Tak ada oktav, tak ada 2 harkat, tak ada 3 harkat. Ini naik habis. Faham? Saya sering nampak Cikau Span buat triangle kat Yen Pei. Okey. Cikau Span, okey. Faham? Senang tanya. Ini naik ke turun? Naik. Tak habis tanya naik kan. Belum tekan dia terus naik. Ini naik. Tapi kalau yang ini, dia keluar lagu. Idram dia cukup ke. Ini naik ke turun? Sekejap. Ini berdasarkan. Habis dia punya dasar, dia punya tapak, dia punya apa semua keluar. Ni buy. Ini buy. Dia boleh kata buy. Buy kat mana? Ini sideways makin weekly. Jadi ini boleh jadi macam-macam kat sini kan. Jadi berdasarkan struktur yang jelas, tiga-tiga ni, kita ambil yang indeks ni. sambil repair whistle. Okey, jadi apa yang kita tahu, bila sifat-sifat wave, wave 1 tak jelas. Wave 2 kebiasaannya deep correction. Wave 3 momentum. Wave 4 shallow dan profit taking. Wave 5 momentum yang rendah. Okey. Boleh? Itu dah CD rosak juga. Itu dah tak ada Zul cerita sama. Okey. Daripada kesemua struktur 3 set instrumen tadi, dolar, indeks dan juga yen, struktur yang jelas indeks. Jadi kita tahu kita berada dalam indeks yang ada momentum ataupun nama yang saya guna nama asal dia iaitu negative yen dynamic. Senanglah, indeks dynamic Negative yen berlaku dekat sini. Negative yen. Di mana indeks kuat, indeks pecut. Yen yang negatif pada waktu itu. Satu tempat. Okey. Yen positif cuma bila indeks jatuh. Bila indeks jatuh, yen positif. Ini yen positif. Ini yen positif. Dan sini, kawasan ini. Ini yen positif. Okey, ini yen positif. Lain daripada tu, bilanya kita ada penguasaan US dollar, sama ada US dollar negatif ataupun positif adalah dekat kawasan sini. Positif atau negatif US dollar. Dia boleh jadi positif, boleh. Dia tak ada US dollar kuat, pasaran jatuh sebab US dollar kuat. No. Itu adalah headline yang paling salah. Saya tengok mana-mana.
pasaran hari ini jatuh disebabkan oleh kekuatan US dollar. Allah. Tak. Jangan guna. Siapa-siapa yang pernah kenal saya, kalau anda guna headline tu dalam penulisan anda, kalau saya kenal anda personally, saya akan pergi kata, oi, salah. Tak kisah. Saya tak suka nak komen dekat social media. Saya tak kisah anda ada apa ke, tapi itu salah. Itu salah. Tak. Jangan gunakan benda tu. Even researcher bank pun buat benda tu. Allah. Sedangkan dekat chart kita nampak benda tu tak berlaku. Kekuatan US dollar tak menyebabkan saham jatuh. Saham mungkin correcting. 2-3 candle jatuh, anda tak kata dia jatuh. Anda tak kata dia jatuh. Ini adalah US dollar. Dan ini kawasan digelar sebagai fixed dynamic ataupun dynamic tetap. Ini fixed dynamic, ini dynamic tetap. Ini yen dynamic dan ini indices dynamic. Okey. Kenapa? Soalan dia kenapa kita sering melihat yen pair buat triangle? Sebabnya semasa dekat kawasan sini disebabkan oleh US dollar ni tadi. Dia ada 2 kali yang US dollar kuat ataupun lemah, di mana itu menyebabkan pergerakan UJ ni lebih macam ni. Ni adalah apa yang nampak dekat chart. USD JPY. Disebabkan oleh pergerakan ni UJ. Menyebabkan UJ ni lebih bersifat tak ke mana. Dibatalkan. Baru je yen ni nak lemah, US dollar dah lemah balik. Baru je yen ni nak kuat, US dollar dah kuat balik. Sebabnya dia 2 kali. 2 kali. Yen dalam struktur ni 2 kali dia kuat, US dollar dia kuat ataupun lemah 2 kali juga. 2 kali juga. Sebab itu yen pair suka nak buat triangle. Boleh? 2 kali. 2 kali. Tapi dollar pair lain tak. Yen pair sahaja. Banyak berlaku triangle adalah dekat yen pair. Itu sebab dia. Interesting kan benda ni? Kalau anda lihat kepada application dia dekat chart, price action versi saya. Tak, saya versi chart. Ini kita nampak dekat chart. Sebab itu kita nampak banyak. Sebabnya ini. Nampak the whole thing. Sejak apa yang berlaku? Apa yang berlaku kat sini? Galih. What happened pada ini? Pada kawasan ni. Kita cerita apa yang dekat chart. Bukan versi saya. Dia versi kepada apa kita nampak dekat chart. Apa yang berlaku kat sini? Pergi Google USD JPY 1985 dan pergi cari apa itu Plaza Accord. Pergi cari benda ni. Kalau anda trader mata wang, kan, kata trader forex, tanya apa Plaza Accord, 8, kalau dah sampai 8 harkat tu, berhenti dulu. At least tahulah sejarah benda yang anda trade. Boleh? Bukan gold standard, itu tahun 70-an, 85 oi. Itu menyebabkan ni nampak. 85. Nah. SP apa ni? Dow Jones lah. Kita ambil Dow Jones. Dow Jones. Ni 85. Mana Dow Jones 85? Okey, this blip alah yang ini. Okey. Ini menyebabkan kejatuhan ekonomi pada waktu tu. Ni
Yang ini. Yang ini. Dia 85 kalau gold standard apa itu tahun 70-an. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Kita keluar daripada gold standard. Itu sebenarnya dia bukan dekat ni, dia dekat Jamaica ke kat mana yang dia actually stop guna gold standard. Dia ada banyak version ke? Lana, gold dah start terus jatuh ke bang? Gold tak ada trend lagi. Tapi kalau yang tadi tu gold. Kalau ini kalau dah jatuh bawah satu ni dah jatuh lah. Jadi maksudnya A kita kat sini B kita kat sini dan C. Jangan kejar dia Lana. Kalau dia dah jatuh, dia jatuh lah. Jangan enter. Nampaknya itu dia punya structure. Kita cuma trade kalau dia buat itu tadi. Kalau ini dah jatuh macam tu, unless anda trade intraday, scalper ke, anda tengok dekat M5, dan dekat sini ada berlaku 5 wave. Ini breakout juga kan? Jadi kalau anda nampak, ini dah ada trend belakang, ada incomplete sequence.